Siapa yang ia kehendaki akan dijadikannya atas jalan yang betul lagi lurus. Jadi ayat ini menceritakan tentang orang-orang yang tidak percaya kepada ayat Allah. Mereka itu diumpamakan seperti pekak dan bisu dan berada di dalam kegelapan, dalam pelbagai kegelapan. Pekak ini satu penyakit yang menimpa pendengaran, telinga. Ia tidak boleh mendengar. Sementara bisu satu penyakit yang menimpa lidah, ia tidak boleh bertutur. Dan bisu itu berkait dengan pekak, kerana manusia tidak boleh bercakap melainkan apabila ia telah mendengar. Kerana bahasa yang digunakan oleh manusia, keluarnya bahasa daripada pendengaran itu terlebih dahulu. Jadi kalau budak dilahirkan, dia nak cakap bahasa Kedah ke, bahasa Kelantan ke, bahasa Malaysia ke, bahasa Arab ke, bahasa Inggeris ke, apa yang dia dengar terlebih dahulu, maka dia akan ulang ataupun cakap apa yang dia dengar. Sebab itu anak kita cakap Kedah kerana sebab dia lahirkan dengar orang cakap Kedah. Kalau anak kita lahir di Mekah, dengar orang cakap Arab, maka anak kita akan cakap Arab. Jadi percakapan itu datang daripada pendengaran. Dengar dulu orang kata apa, lepas tu baru cakap apa yang dia dengar. Maka Quran sebut dengar dulu baru cakap. Kalau pendengaran pun dah tak berfungsi, maka nak bercakap lagi tak boleh. Maka disebut sini pekak dan bisu. Oleh kerana dia tak dengar apa, dia nak kata apa tak erti. Manusia membesar di dalam persekitaran yang pelbagai bahasa, dan mereka tidak akan bercakap melainkan dengan bahasa yang mereka membesar di situ. Jadi bahasa itu berpunca daripada pendengaran. Al-lughatu sama', wa ma tasma'uhu al-udhun yahkihi al-lisan. Apa yang telah didengar oleh telinga, itulah yang akan diceritakan dan disebutkan oleh lidah. Dan tidak akan membaca oleh manusia melainkan apabila ia dengar, dan dia tahu hubungan apa yang dia dengar dengan apa yang dia lihat. Oleh yang demikian, pendengaran itu merupakan sumber pertama ataupun cara pertama untuk mengetahui. Dan pendengaran itu dan pekak itu sebelum bisu. Kalau dia tak dengar, maka dia nak cakap tak boleh. Dalam Quran kata, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ayat ni kalau tak silap dalam surah Al-Isra. Wala taqfu, dan jangan kamu ikut ma laysa laka bihi ilmun, sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan dipertanggungjawabkan
akan disoal di akhirat kelak. Pendengaran kita disoal, penglihatan kita disoal, hati kita disoal. Maka tiga ini, pendengaran, penglihatan dan hati, merupakan punca manusia mengetahui sesuatu ataupun tidak. Dan di dalam suratul Mulk, atas ayat berapa? Ayat 36 surah Al-Isra, juzuk 15, muka surat 285. Wala taqfu, dan jangan kamu mengikuti ma laysa laka bihi ilmun, apa yang kamu tidak ada ilmu pengetahuan tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuada, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, masing-masing mereka itu adalah terhadapnya akan dipertanggungjawabkan. Allah tanya balik, kamu duk beramal ni berdasar ilmu ataupun tidak? Berdasarkan pendengaran dan penglihatan dan hati yang kamu guna untuk mendengar, mata untuk melihat, hati untuk berfikir dan mengikut yang betul ataupun salah. Dan di antara sifat ahli neraka, mereka menyesal kerana tidak mahu mendengar dan tidak mahu melihat dan tidak mahu berfikir. Ahli neraka menyesal masa masuk neraka kerana dulu masa hidup di dunia orang mengajar tak mau dengar, lepas tu tak mau fikir. Dengar pun tak, fikir lagi tak. Kalau dia dengar, dia fikirkan setelah apa dia dengar, dia timbang hak orang mengajar tu betul atau salah. Kalau betul dia ikut, kalau salah dia buang, ambil yang keruh, ambil yang jernih. Buang hak tak elok, ambil yang elok. Khudh ma safa da' ma kadar. Khudh ma safa wa da' ma kadar. Ambil yang elok, buang yang tak elok. Bila ahli neraka tu kata mereka silap, masa hidup dulu tak mau dengar dan tak mau fikir. Ayat 10 suratul Mulk, juzuk 29. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang digalakkan kita baca tiap-tiap malam. Kalau kita rajin, kita baca tiap-tiap malam. Kelebihan dia dijauhkan daripada siksa kubur. Siapa baca suratul Mulk tiap-tiap malam, kalau mati dijauhkan daripada siksa kubur. Ayat dia ada 30 ayat. Dalam ayat yang ke-10, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, jika dulu kami mendengar atau berfikir, nescaya kami tidak menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala apinya. Mereka masuk neraka di akhirat kerana masa duduk di dunia tak mau dengar, tak mau fikir. Pi dengar dulu, lepas dengar fikir. Dia kata tu betul tak ataupun tidak. Dengar pun tak, fikir pun tak. Lepas fikir bab dunia saja. Fikir bab makan minum, fikir bab rezeki, fikir bab harta, fikir bab hiburan, fikir bab sukan, fikir bab politik, fikir bab. Mereka tidak memikirkan tentang pentingnya mereka menghambakan diri pada Allah daripada celik mata sampai pejam mata, daripada hidup sampai mati, supaya mereka tidak menyesal setelah mati. Jadi pendengaran, penglihatan, pertuturan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Di awal surah Baqarah Allah sebut sifat orang munafik, summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Summum mereka tuli, bukmun mereka bisu,
umyun, mereka buta. Awal-awal ayat yang menceritakan golongan munafikin, mereka tak nampak. Ayat 18 surah Al-Baqarah, muka surat 4, juzuk yang pertama. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun, tuli ataupun pekak. Bukmun, bisu. Umyun, buta. Fahum la yarji'un, mereka tidak kembali kepada. Jadi itu sifat orang-orang munafik. Orang-orang kufur kepada Allah pun disebut sebagai golongan yang pekak, golongan yang buta, golongan yang bisu, golongan yang buta. Pasal apa disebut pekak sedangkan mereka tak pekak pun? Pasal apa disebut buta padahal mereka tak buta? Kerana pendengaran mereka tak bermanfaat. Kalau dia dengar orang cakap hak ni baik, hak ni jahat, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hak jahat baik depa segan buat, hak jahat depa tak mau tinggal. Maka tak bermanfaat apa depa dengar. Apa depa lihat tak ada manfaat. Apa depa dengar tak ada manfaat. Depa lihat tak ada manfaat, depa bercakap tak ada manfaat, maka diumpamakan seperti orang yang buta, pekak dan bisu. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mata tak buta tapi hati dia buta. Dalam ayat lain Allah Ta'ala kata, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di dunia ni buta, di akhirat dia juga buta, lalu ia sesat daripada jalan yang sebenar. Di dunia buta, mana buta hati dia, di akhirat buta juga, tak boleh masuk syurga. Dan Allah sebut lagi, walaqad dhara'na li jahannam, kami sediakan bagi neraka jahannam itu orang-orang yang sifat dia lahum qulubun la ya'qiluna biha, depa ada hati tapi depa tak berfikir dengan hati itu, tak timbang dengan hati itu. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka memiliki pendengaran-pendengaran yang mereka tidak mendengar dengan pendengaran itu. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka memiliki mata-mata yang mereka tidak melihat dengan mata itu. Ulaika kal an'ami bal hum adallu, mereka itu seperti binatang-binatang berkaki empat yang orang buat sembelih korban. Depa tu serupa kebau, lembu, kambing, unta. Bal hum adallu, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Allah Ta'ala kata orang yang, ayat berapa ni? Ayat 178 surah Al-A'raf, juzuk 9, muka surat 174. Walaqad dhara'na li jahannama, dan sesungguhnya kami ciptakan, yakni kami sediakan untuk neraka jahannam itu katsiran minal jinni wal insi, banyak daripada golongan jin dan manusia. Pasal apa jin banyak masuk neraka jahannam, manusia masuk neraka jahannam? Punca kerana tiga perkara. Perkara pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka mempunyai hati, mereka mempunyai akal, mereka tidak memahami dengan akal itu, tak mau fikir.
Yang mana baik, yang mana buruk. Mereka fikir bab dunia, akhirat tak fikir langsung. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka memiliki mata yang mereka tidak mahu melihat dengan mata itu. Ada mata tak mau tengok ayat Quran, tak mau tengok hadis, tak mau tengok sesuatu yang memperbetulkan perjalanan hidup mereka supaya tak terjerumus kepada keburukan. Walahum azanun la yasma'una biha, dan mereka mempunyai telinga-telinga, mereka tidak mahu mendengar dengan telinga itu. Dengar orang mengajar tak mau, dengar lagu menyanyi mau, dengar hal lain boleh, dengar orang mengajar tak mau. 3 benda yang penting dalam diri mereka tak pakai. Hati tak mau fikir, mata tak mau tengok, telinga tak mau dengar. Apa akibat yang menimpa mereka? Ulaika kal an'ami, mereka itu sumpama binatang ternak. Balhum adallu, bahkan mereka lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Lebih teruk daripada kerbau lembu, dia kata. Quran kata. Sebab mereka tak mau fikir, tak mau lihat, tak mau dengar. Mereka fikir cari makan macam binatang. Kerbau lembu mangkit tidur, makan, kira minum. Lepas tu buang air besar, buang air kecil. Kerbau lembu kehidupan mereka tak fikir tentang melaksanakan apa yang Allah suruh kerana mereka binatang. Manusia pun tak fikir tentang semayang pun tak, mengaji pun tak, aurat pun tak tutup, suruh apa kerbau lembu. Kerbau lembu tak tutup aurat, mereka tak tutup aurat. Kerbau lembu tak semayang subuh, mereka tak semayang subuh. Binatang tak binatang hanya fikir cari makan, berhibur, bergembira, berkeluarga. Depa pun fikir itu juga. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itu golongan yang sesat, yang lalai. Ayat 179 surah Al-A'raf. Jadi ayat 10 dalam surah Al-Mulk menyatakan golongan yang menyesal. Kita jangan jadi golongan ini. Menyesallah di dunia tak apa. Rugi aku tak mengaji sebelum ni, lah kita mengaji balik. Rugi aku tak fikir apa yang disampaikan dalam kuliah subuh, kuliah maghrib. Lah aku dengar kuliah subuh, kuliah maghrib. Aku fikirkan sesuatu yang bawa manfaat pada diri aku dan agama Allah, dan menolak benda yang mudarat. Kalau lepas mati baru kata silap dulu tak dengar, silap dulu tak fikir, masa tu tak berguna dah. Jadi ayat 10 ini memberi amaran jangan sampai kita menyesal lepas mati, tak mau dengar, tak mau fikir. Baik. Setelah Allah sebut bisu, pekak dulu, lepas tu bisu, Allah sebut pula fiz zulumat, di dalam kegelapan-kegelapan. Ayat yang kita baca tadi surah Baqarah, umyun, buta. Buta ni kalau cerah pun tak nampak. Ni cerah mata tapi gelap, tak nampak juga. Fi zulumat, dalam pelbagai kegelapan, depan belakang gelap, atas bawah gelap, kiri kanan gelap, keliling dia gelap, maka dia tak nampak apa juga. Quran buat perumpamaan orang yang tak percaya kepada ayat Allah ini, dia ada penyakit pekak, penyakit bisu, penyakit tak nampak. Fi zulumat, berada dalam gelap. Dia tak nampak. Bila tak nampak, ikut dia. Kalau dia berjalan juga, dia akan belah sana belah sini, terjun sana terjun sini. Ada orang naik tempat tinggi, naik Cameron Highland, waktu siang, mai waktu malam dia nak turun. Awal malam dia nak turun, tiba-tiba ada kabus
Bahaya orang duk pesan. Jangan duk turun waktu-waktu lagu tu pukul 7, 8, pukul 8 lepas maghrib. Kadang-kadang ada kabus, lampu cerah pun tak nampak. Saya kena dah sekali. Tobat dah waktu tu. Pasang lampu terang, tapi oleh kerana ada kabus, serupa kita duduk depan asap, tak nampak apa. Lampu terang, tapi jalan tak nampak. Masa tu lah hati, silap. Kalau kereta main lagi, aksiden. Kalau tak aksiden pun terjun parit. Pasal lampu dah terang, tapi oleh kerana kabus terlalu tebal, tak nampak apa. Masa tu nak buat macam mana? Nak gagah pi, sama ada belah kereta orang ataupun terjun gaung. Tak pi, kita duduk tengah jalan raya. Baru teringat masa tu, bila-bila masa boleh, sebab gelap lah, tak nampak apa. Cahaya lampu terang ni, dua-dua. Masa tu baru teringat, ada lampu kecil di bawah. Pasang lampu kecil tu baru nampak jalan. Baru dapat satu ilmu baru. Tak pasang lampu kecil yang bawah tu, kita duduk di bawah ni, kita duduk pasang lampu tu buat apa, tak ada manfaat pun. Ketika suasana lagu tu perlu. Pasang tu baru nampak gagah jalan, nampak dekat. Boleh berjalan turun sampai pukul 9 malam sampai ke bawah. Lepas tu fikir, patut orang pesan waktu kabus jangan duduk berjalan. Waktu kabus atas gunung tu jangan berjalan. Kerana tak nampak jalan. Dan bila-bila masa kita boleh aksiden, bila-bila masa kita boleh terjun gaung. Allah buat perumpamaan fi zulumat, bila manusia duduk dalam kegelapan, mata terang pun tak nampak. Siapa yang kena penyakit ini? Orang-orang yang tak percaya kepada ayat-ayat Allah. Walladzina kazzabu biayatina summun wa bukmun fi zulumat. Dan orang-orang yang mendustakan kepada ayat-ayat kami, dia kena 3 penyakit. Penyakit pertama, pekak. Tak mau dengar terus orang mengajak, kalau dengar pun tak pakai. Penyakit kedua, bisu, dia tak mau bercakap, kalau dia cakap pun tidak ada manfaat, cakap benda-benda yang tidak ada manfaat. Cakap benda-benda lara, benda-benda dosa, kadang-kadang benda-benda tak manfaat. Yang ketiga, fi zulumat, duduk dalam kegelapan, tak nampak kanan kiri, tak nampak atas bawah, tak nampak sebab duduk dalam gelap. Duduk dalam gelap ni, bila-bila masa dia boleh binasa dengan kegelapan itu. Kita bawa kereta kita tak ada lampu di dalam masa yang gelap, bila-bila masa kita boleh aksiden, bila-bila masa kita boleh terjun sungai, bila-bila masa kita boleh belah lampu elektrik. Tunggu masa, sebab gagah berjalan juga pun tak kena, berhenti pun tak kena. Duduk dalam gelap, kita duduk di tempat berbahaya tengah jalan raya, melainkan kita parking tepi jalan, tunggu orang main pomen main tarik. Kalau tidak, gagah berjalan juga, mesti aksiden sebab gelap, tak nampak apa. Diumpamakan orang tak betul dengan pekak, bisu dan duduk dalam gelap. Kalau duduk dalam cerah pun mata buta, tak nampak juga. Man yasha'illahu yudlilhu, barang siapa yang Allah kendaki lalu Allah sesatkan dia. Wa man yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim, dan barang siapa yang Allah kendaki, Allah jadikan dia di atas jalan yang lurus. Jadi sumber untuk kita mendapat ilmu pengetahuan, yang pertama telinga yang tidak peka, yang kedua mulut yang tidak bisu, yang ketiga mata yang tidak buta, dan suasana yang tidak gelap. Manusia itu mendengar dulu, lepas dengar lihat, lepas lihat dia rasa, dia menghidu, dia menyentuh, kemudian datang maklumat-maklumat yang berwujud, yang masuk dalam akalnya. Seperti manusia mengetahui api itu membakar. Dia dengar cerita dulu orang habaq. Seperti manusia yang mengetahui suara burung yang merdu itu, suara burung tertentu itu merdu. Dia dengar dulu suara burung tu. Maka maklumat akal itu datang daripada maklumat hissiyah, maklumat yang diketahui oleh panca indera. Dia dengar cerita, dia lihat dengan mata, baru dia tahu maklumat itu duduk dalam akalnya.
Summun wa bukmun fil zulumat, yakni mereka tidak ada kekuasaan untuk melihat petunjuk Allah dari segala penjuru. Sebab mereka duduk dalam gelap. Mereka tidak mau mendengar kata-kata yang benar kerana mereka pekak. Mereka tidak mau bercakap benda yang betul kerana mereka bisu. Mereka berada dalam kegelapan, tidak mendapat petunjuk untuk mengetahui sesuatu dan untuk beriman dengan iman yang betul. Kesemuanya itu terserah kepada kehendak Allah. Man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim. Tetapi kenapakah manusia itu disesatkan kerana dia memilih kesesatan? Dalam ayat lain kata dia pilih sendiri. Orang duk abang dah, hak ni Islam, hak ni kufur, dia pilih kufur. Orang-orang duk abang dah, semayang 5 waktu ni baik, tak semayang tu tak baik, dia pilih tak baik, dia segan semayang. Mengaji ni bagus, tak mengaji tak bagus, dia tak mau mengaji dan dia pilih tak bagus. Dia diberi pilihan oleh Allah, dia pilih tak elok. Ayat 28 surah Ghafir, Allah berfirman, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzabun. Surah Ghafir ataupun surah Mukmin, nama dia dua, nama lain mungkin ada lagi. Surah Ghafir ni juzuk 24 ayat 28. Juzuk 24 surah Ghafir ayat 28. Surah Ghafir ni duduk sebelum surah Fussilat. Ayat 28, muka surat berapa? Muka surat juzuk 24, muka surat 470. Di hujung ayat 28 Allah berfirman, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzabun. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk, tidak akan memberi hidayah kepada orang yang musrif, yang melampaui batas. Kadzabun, yang banyak berdusta, yang banyak berbohong. Orang yang biar diri dia suka melampaui batas, ya Allah tetap. Allah kata hak ni haram, dia langgar. Allah kata hak ni wajib, dia tinggal. Semayang wajib, dia tak semayang. Berbohong tu haram, dia bohong. Benda yang Allah tak bagi buat, dia buat. Allah Ta'ala suruh buat, dia tak mau buat. Maka dia orang melampaui batas. Orang lagu ni petunjuk tidak akan datang kepada dirinya. Hak Allah Ta'ala kata dia tak mau pakai, maka orang ni, ayat 28 surah Ghafir kata, tidak akan mendapat petunjuk. Begitu juga dalam ayat lain, wallahu la yahdil qaumal zalimin, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Kita cerita ada ayat itu dalam surah apa? Surah At-Taubah. Tiga ayat itu ada dalam surah Taubah. Allah tak bagi petunjuk kepada orang kafir, Allah tak bagi petunjuk kepada orang zalim, Allah tak bagi petunjuk kepada orang fasik. Jangan bagi ada perangai kufur, fasik, zalim kat diri kita. Mengusir petunjuk Allah. Jangan jadi orang musrifun kadzab, orang yang melampaui batas, mengusir petunjuk Allah. Petunjuk Allah tak mai kepada orang yang biar diri dia duduk dalam perangai buruk itu. Perangai musrif, perangai kadzab, perangai zalim, perangai fasik, perangai kufur. Perangai-perangai ini tak boleh mai petunjuk pada diri dia. Maka kita hari-hari bertaubat siang malam supaya kita tak kena perangai buruk itu, supaya dijauhkan kita dan dicuci kita dari perangai buruk itu. Lalu Allah bagi petunjuk kepada jalan yang betul. Nanti kita tengok ayat berapa? 3 ayat yang kita bicarakan hari itu, tak sihat? Dalam surat Taubah. Lah kita ingat dulu, golongan yang tak dapat petunjuk, ayat 28 surah Ghafir, juzuk 24, muka surat 470 dalam Quran. Innallaha la yahdi, sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah, tidak memberi petunjuk, man huwa musrifun kadzab, kepada orang yang melampaui batas, lagi pemohong kuat, banyak berdusta.
banyak dusta tak percaya kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita sambung ayat berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.